Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membincangkan tajuk mengenai dengan konsep amar makruf dan nahi mungkar dalam penyiaran Islam dan juga khususnya dalam masyarakat. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Anissa binti Jabir, nombor matrik 17 CIB 18F 2050 dan saya ialah presenter yang pertama. Saya Nuri Izzah binti Muhammad Nazri, nombor matrik 17 DIB 18F2027, presenter yang kedua. Hai, Assalamualaikum. Saya Fatih Elisa binti Abdul Fattah, nombor matrik 17 DIB 18F2056 dan saya adalah presenter yang ketiga. Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad Zahid bin Azhari, nombor matrik 17 DIB 18F2011. Saya adalah presenter yang keempat. Baiklah, di sini saya akan menyatakan sinopsis serba sedikit mengenai dengan tajuk kami. Kita mulakan dengan pendahuluan. Penubuhan media penyiaran yang berkonsepkan Islam ini dilihat sebagai satu media untuk mengembangkan dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Siaran bagi rancangan televisyen yang berkonsepkan dakwah ini akan membantu memberikan kefahaman mengenai Islam dengan lebih mendalam dan mudah melalui bentuk audio visual kepada penonton. Rancangan-rancangan televisyen seperti cerita, hal ehwal semasa, rancangan berbentuk ilmu pengetahuan, agama dan juga hiburan yang selari dengan syariat Islam dikategorikan sebagai siaran yang membawa kepada kebaikan. Amar makruf nahi mungkar merupakan salah satu ciri yang hanya dijumpai pada kaum muslim dan tidak ada pada umat lain. Konsep amar makruf dan nahi mungkar banyak membantu manusia dalam perkara-perkara kebaikan dan kemaslahatan. Revolusi falsafah penyiaran Islam di Malaysia terus berkembang pesat dengan kemunculan saluran-saluran dan stesen TV yang berkonsepkan Islamik. Dengan majoriti penonton yang beragama Islam, beberapa penerbit rancangan TV telah mengguna pakai genre reality television ini menjadi medium dakwah Islam sebagai satu program yang popular. Antara isi penting yang terdapat dalam tajuk kami ialah yang pertama menjelaskan konsep amar makruf dan nahi mungkar dalam penyiaran Islam. Yang kedua ialah peranan utama penyiaran Islam di Malaysia dan yang terakhir adalah kesan amar makruf dan nahi mungkar dalam masyarakat Islam. So semua isi-isi penting ini akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli kumpulan saya yang lain. Seterusnya saya mempersilakan ahli kumpulan saya yang seterusnya ialah Nurul Izzah binti Muhammad Nazri. Silakan Izzah. Okey, konsep amar makruf dan nahi mungkar terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, medium yang pelbagai. Yang kedua, tanggungjawab sosial. Okey, konsep yang pertama iaitu medium yang pelbagai. Kini, di Malaysia sudah terdapat media penyiaran yang berkonsepkan semata-mata untuk penyebaran Islam seperti TV Al-Hijrah, Astro Oasis, IKIM FM dan Salam FM. Melalui media-media penyiaran ini, dengan kepelbagaian rancangan yang berkonsepkan dakwah dapat membantu masyarakat memahami Islam dengan lebih mendalam dan mudah. TV Al-Hijrah yang kini sudah mencapai 5 tahun penyiarannya merupakan saluran televisyen digital Islam pertama di Malaysia yang bertujuan merealisasikan pengendalian sebuah stesen siaran percuma seluruh negara dan menerbitkan pelbagai variasi rancangan televisyen melalui media yang berdasarkan ajaran agama Islam dan kandungan yang bernilai universal. Kepelbagaian yang disiarkan berdasarkan aspek general, kandungan program TV Al-Hijrah adalah untuk kanak-kanak, remaja dan untuk tontonan keluarga. Konsep yang kedua iaitu tanggungjawab sosial. Manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, kesilapan maupun kecuaian. Dengan itu, menjadi tanggungjawab sosial bagi semua lapisan masyarakat untuk saling menasihati antara satu dengan yang lain demi menjaga kebaikan dan kemaslahatan bersama. Dengan sikap saling menjaga kemaslahatan dalam masyarakat menunjukkan kewujudan hubung kait antara iman dengan penyalahgunaan media penyiaran. Kewajipan sesama insan untuk saling tegur-menegur dan meningkatkan ke arah kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud,
Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah daripada yang munkar, iaitu orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran. Terusnya saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Terima kasih Nuriza. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan penyiaran Islam. Okey, poin yang pertama. Penyiaran Islam berperanan sebagai pendidik iaitu muadib kepada masyarakat agar melaksanakan segala perintah yang datang daripada Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Tugas pendidik yang dipikul oleh mereka haruslah berlandaskan syariat dan ajaran Islam yang syumul ataupun yang sempurna. Penyiaran Islam berperanan sebagai ejen informasi iaitu musaddiq, iaitu menjadi penghalang dalam menangkis maklumat yang sering disalah tafsirkan oleh pihak orientalis barat dalam memutarbalikkan fakta Islam kepada masyarakat. Oleh itu, tugas penyiaran Islam adalah sebagai ejen informasi dalam menyampaikan maklumat yang benar tentang Islam dan bertanggungjawab meningkatkan masyarakat tentang kefahaman Islam. Kita pergi ke slide seterusnya. Okey, seterusnya. Penyiaran Islam berperanan sebagai pembaharu atau pemujaddid, iaitu penyebar fahaman pembaharuan dan pemahaman dalam pengajaran amalan Islam. Okey, seterusnya, penyiaran Islam berperanan sebagai penyatu iaitu muwahhid yang mana harus mampu menjadi jabatan yang menyatu padukan umat Islam. Dalam keadaan masyarakat yang tidak bersatu padu, mereka ini mampu membina kembali hubungan di antara kedua-dua belah pihak yang bertelagah. Dan akhir sekali, penyiaran Islam berperanan sebagai pejuang atau pemujahid iaitu pejuang dalam membela Islam. Melalui penyiaran dan bidang media lain, pengamal bidang penyiaran dan media juga seharusnya bekerja keras membentuk pendapat umum yang mendorong tertegaknya nilai-nilai Islam. Seterusnya saya serahkan kepada Ahmad Zaid. Terima kasih Fatin Elsa. Okay, saya akan menerangkan kesan baik mengamalkan amal makruf dan nahi mungkar dalam penyiaran. Yang pertama, hukum dan syariat Allah SWT dapat ditegakkan dalam kalangan masyarakat. Poin yang kedua, kemungkaran dan gejala sosial dapat ditangani secara berhemah. Poin yang ketiga, pembangunan negara berjalan lancar berasaskan Islam. Poin yang keempat, dapat menarik minat masyarakat yang bukan Islam, iaitu mendorong masyarakat yang bukan Islam lebih tertarik kepada ajaran agama Islam. Poin yang kelima, dapat mengangkat martabat umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Ya. Kesan buruk meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam penyiaran. Poin yang pertama, akhlak serta etika masyarakat akan hancur. Poin yang kedua, masyarakat semakin jauh daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Poin yang ketiga, masyarakat yang bukan Islam akan memandang rendah kepada umat Islam. Poin yang keempat, mentaliti masyarakat akan terus mundur. Poin yang kelima, iman umat Islam semakin goyah kerana tiadanya pendedahan ajaran agama Islam di dalam penyiaran. Kesimpulannya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar ibarat darah dalam tubuh agama dan jaminan bagi kehidupan Islam. Amalan penting ini perlu diaplikasikan di sisi penyiaran, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar harus tetap berjalan di mana pun. Oleh itu, kita mestilah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam konsep penyiaran Islam di kalangan masyarakat agar kemungkaran dan gejala sosial dapat ditangani secara berhemah dan dapat mengangkat martabat umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Bak kata cendekiawan, kemungkaran itu umpama api yang membakar pelakunya. Ayuh kita selamatkan mereka dengan kasih sayang. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami membentangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar dalam penyiaran.